yang melebihi dari belanjawan asal tahun 2023. Oleh itu, saya mohon penjelasan implikasi terperinci peruntukan tambahan ini terhadap defisit negara dalam perbekalan tambahan akan datang berbanding unjuran semasa kerajaan, terutama dalam mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan pada masa yang sama mencapai sasaran defisit fiskal sebanyak 4.3% pada tahun 2024. Mengambil kira prospek kelembapan ekonomi global berlarutan dalam tahun 2024, apakah pendekatan drastik kerajaan dalam merangka strategi pengurusan hutang dan pinjaman yang berkesan untuk menampung kedudukan defisit fiskal serta mengoptimumkan perbelanjaan pembangunan untuk manfaat rakyat mengambil kira kedudukan paras hutang kerajaan pada akhir tahun 2023. Saya juga ingin bertanya apakah pendekatan yang diambil oleh kerajaan dalam proses penyediaan anggaran butiran belanja mengambil kira risiko perbelanjaan luar jangka seperti peningkatan perbelanjaan akibat perubahan iklim yang melampau yang mempengaruhi pendapatan negara dan juga menyebabkan perbelanjaan tambahan yang besar, contohnya banjir yang telah menyebabkan negara kerugian melebihi 755 juta ringgit Malaysia pada tahun lepas, perubahan harga mendadak minyak mentah dunia dan juga harga komoditi minyak sawit yang berubah-ubah. Tuan Yang di-Pertua, merujuk kepada jadual perkara B11, Perkhidmatan Am Perbendaharaan, tambahan sebanyak RM14.486 bilion yang antaranya untuk menampung perbelanjaan pelbagai subsidi. Justru itu saya ingin bertanya sejauh manakah penyelarasan subsidi dan kesannya kepada kuasa beli rakyat dalam tidak ketentuan ekonomi global dan penurunan nilai ringgit Malaysia, dan sejauh mana pula ia dapat membantu merangsang ekonomi setempat khususnya kepada peningkatan pendapatan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Datuk Yang di-Pertua, saya juga mohon penjelasan apakah langkah yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan supaya kenaikan cukai SST kepada rakyat terutama dari golongan B40 dan M40 tidak memberi kesan yang ketara kepada kuasa beli dan perbelanjaan kos sara hidup. Selain dari subsidi bersasar melalui pelaksanaan sistem maklumat bersepadu padu, apakah perancangan kerajaan supaya dapat mengurangkan perbelanjaan kerajaan sehingga memerlukan tambahan perbelanjaan luar jangka yang besar? Tuan Yang di-Pertua, merujuk kepada jadual perkara B42 Kementerian Kesihatan sebanyak RM687 juta tambahan perbelanjaan. Pandangan saya, Kementerian Kesihatan perlu memikirkan satu kaedah yang lebih tuntas untuk mempromosikan kesihatan kepada rakyat supaya dapat mengurangkan kos perubatan. Kos promosi atau pencegahan jauh lebih murah berbanding kos rawatan. Perbanyakkan program saringan kesihatan terutama saringan penyakit kronik seperti darah tinggi, kecemasan serangan jantung dan strok yang boleh dicegah. Komplikasi kepada penyakit-penyakit ini seperti kegagalan buah pinggang yang menyebabkan kerajaan menanggung kos yang terlalu tinggi. Saya juga memohon penjelasan setakat ini sejauh mana kejayaan program saringan peka B40 dalam mengurangkan kos perubatan rawatan penyakit kronik dan apakah perancangan kementerian bagi mengurangkan kos perolehan ubat dan penambahbaikan terhadap kaedah pembelian ubat, mengambil kira harga ubat-ubatan yang sering dipengaruhi oleh pelbagai faktor luar seperti kadar pertukaran mata wang asing. Tuan Yang di-Pertua, akhirnya saya sekali lagi mohon penjelasan apakah langkah-langkah yang sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan supaya perbelanjaan luar jangka yang terlalu besar tidak berlaku. Dengan itu saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jemput Senator Datuk Dr. Dominic Lau. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua ke atas peluang yang diberikan kepada saya berbahas rang undang-undang perbekalan tambahan 2023. Saya memang difahamkan jumlah perbekalan tambahan kali ini mencecah
sebanyak 23.47 bilion. Jumlah ini memang agak yang sangat besar. Ini secukup untuk membiayai 2 kementerian untuk setahun. Adakah ini merupakan isyarat atau tanda bahawa kerajaan tidak dapat membuat anggaran secara tepat dan betul? Tapi biarkanlah, saya percaya memang ada banyak sebab. Terdapat berbagai sebab juga, terutamanya environmental factors yang difahamkan, geopolitik issues, perubahan OPR di Amerika Syarikat, perubahan iklim politik di rantau ASEAN yang memerlukan pertambahan ini. Moving forward, dengan izin, Perdana Menteri perlu menilai semula jumlah peruntukan yang hendak dibelanja dalam Belanjawan 2025 yang akan datang, supaya tidak akanlah keperluan mendesak untuk kita membentang pembekalan tambahan yang agak besar pada masa yang akan datang. Ini bukan sahaja untuk menambah beban kerja untuk pejabat awam kita, tetapi juga mengambil masa persidangan parlimen yang boleh digunakan dalam membentangkan dasar negara. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengambil kesempatan ini menyentuh kepada nilai ringgit yang makin merosot. Kini kadar pertukaran USD dengan ringgit Malaysia adalah sekitar 4.7, yang terendah kita tahu 4.8 berbanding dengan 4.1 pada 4 Januari 2020. Indikator ini adalah bertentangan dengan dakwaan Menteri Ekonomi dan juga Menteri Kewangan yang duduk sini kedua, bahawa Malaysia berada dalam landasan yang betul mencapai negara berpendapatan tinggi menjelang 2028. Suasana kebimbangan di semua lapisan masyarakat akibat kos sara hidup yang tinggi serta meningkatkan kadar kemiskinan bandar mutlak daripada 3.8% pada tahun 2019 ke 4.5% pada 2022. Ini telah menunjukkan bahawa kita jauh lebih daripada landasan ekonomi yang stabil. Saya faham bahawa isu berkait dengan nilai ringgit ini bukan perkara domestik semata-matanya dan ianya perlu dihitung dengan persekitaran yang semakin mencabar. Akan tetapi, kejatuhan nilai ringgit ini memberikan impak langsung kepada rakyat. Kebergantungan import menekankan setiap lapisan perdagangan meningkat harga barangan. Ya, inilah hanya satu contoh. Harapan saya seperti yang Menteri Kewangan kedua mengatakan, menjangka yang nilai ringgit akan mencapai 4.5 berbanding dolar Amerika sebelum hujung tahun 2024, insya-Allah. Baiklah, kita fokus yang dengan baik. Datuk Yang di-Pertua, keadaan kos sara hidup tinggi bakal diringankan kalau kerajaan kurangkan sikap degil dalam keengangan mereka dengan menilai semula sistem cukai GST. Tetapi sebaliknya mengekalkan sistem cukai SST dan meningkatkan kadar SST daripada 6% kepada 8% itu tanpa sebarang masa penampan. Ini adalah kejutan besar kepada semua lapisan masyarakat termasuk rakyat yang miskin hingga kepada pelabur tempatan dan asing. Semasa kita berbandingkan roll out dengan izin atau pelaksanaan kenaikan kadar cukai yang di negara jiran kita seperti Singapura, kerajaan mereka melaksanakan kenaikan tersebut secara berperingkat. Oleh itu mereka guna 2 tahun untuk meningkatkan GST mereka. Kedegilan kerajaan Madani dalam mengekalkan SST ini juga adalah antara sebab kenaikan kos sara hidup. Saya tidak menafikan bahawa sistem SST akan menjanakan lebih banyak hasil dan ianya lebih non-transparansi, tetapi ia mencapai dengan meletakkan beban yang besar kepada rakyat. Sudah kerap kalilah rakyat, pelabur, persatuan industri menyeru kerajaan agar mengembalikan sistem cukai GST kerana ia lebih telus dan tidak kesan cukai yang berganda dalam dengan izin double taxation effect. Tak ada. Tapi inilah kita kata kita tak nampak mereka melaksanakan. Dan satu perkara lagi saya nak menegaskan Datuk Yang di-Pertua, ialah peningkatan perbelanjaan
mengurus daripada 236.5 bilion pada tahun 2021 ke 303.8 bilion pada tahun ini kita memang membimbangkan. Tapi Ana menegaskan sebelum kita menubuhkan Petronas pada zaman 70-an, kerajaan kita boleh menampung perbelanjaan mengurus tanpa bergantung kepada dividen minyak dan gas yang banyak. It is time for us to go back to the basics and find out what went wrong dekat easing. Ingat, reserve minyak dan gas itu ya dijangka habis dalam tempoh masa 10 dan 15 tahun. Kalau kita tidak mengurangkan kebergantungan kepada dana oil and gas secepat mungkin, selepas habisnya reserve oil and gas, kita mungkin terpaksa meminjam dan menampung perbelanjaan mengurus dan kemudian dia meminjam untuk menampung hutan. Effectively forcing us to the debt trap. Oleh itulah, walaupun saya telah berkongsi beberapa kepada kerajaan kritikan pandangan melalui perbahasan ini, saya tetap sokong RUU perbekalan tambahan demi kesejahteraan rakyat. Harap Perdana Menteri merupakan Menteri Kewangan terima baik pandangan saya, pasti rakyat selalu dipelihara dan kebajikan mereka dijadikan asas pemerintahan negara. Terima kasih. Terima kasih Datuk Dominic. Dipersilakan Senator Datuk Haji Mustafa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam membahaskan rang undang-undang perbekalan tambahan. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menumpukan khusus kepada peruntukan bagi operasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam RUU pembekalan tambahan, sebanyak RM1.973 bilion telah diperuntukkan untuk perbelanjaan operasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih kerana antara peruntukan yang tertinggi, tetapi Kementerian Pendidikan memerlukan lebih kerana dia melibatkan pelbagai keperluan prasarana, khususnya bagi sekolah-sekolah di kawasan luar bandar. Saya ingin mengutarakan perhatian Dewan Yang Mulia ini terhadap nasib guru-guru di kawasan pedalaman. Bukan sahaja di kawasan pedalaman negeri Sabah dan Sarawak, tetapi di sepenanjung, keadaan sekolah yang daif dengan pengorbanan guru di kawasan pedalaman ini perlu diberi perhatian khusus. Dengan keadaan cuaca yang tidak menentu dan bermusim, guru-guru di kawasan pedalaman terpaksa menggunakan kenderaan mereka sendiri, termasuklah kenderaan pacuan 4 roda ataupun motor. Dan saya menarik perhatian bahawa sudah sampai masanya sepatutnya Kementerian Pendidikan Malaysia memperuntukkan sejumlah wang tertentu untuk membeli kenderaan pacuan 4 roda bagi kegunaan guru-guru di kawasan pedalaman yang memerlukan jarak jauh, yang terpaksa merentangi sungai, merentangi ladang dan bendang. Ini amat penting kerana seorang guru pernah berbisik kepada saya. Seorang guru di Sekolah Kebangsaan Balar, Gua Musang, Kelantan, yang terpaksa menghabiskan 1,500 allowance. Ada beberapa sekolah di Datuk Yang Pertua yang gurunya mendapat allowance khas seperti itu. Tetapi sebenarnya wang itu tidak mencukupi pun untuk merepair atau memperbaik pulih kenderaan yang digunakan bagi setiap bulan bagi sekolah pedalaman itu. Jadi apa kiranya kementerian dapat mempertimbangkan memperuntukkan pertama allowance khas yang lebih kepada guru-guru yang ternyata memerlukan kos yang tinggi untuk menjalankan tugas di kawasan yang benar-benar pendalaman. Yang keduanya seperti jabatan-jabatan yang lain, iaitu ada disediakan kenderaan secara pool untuk kaki tangan mereka pergi ke satu tempat dan sebagainya. Sepatutnya kementerian menyediakan kenderaan khas di PPD ataupun di jabatan yang boleh digunakan oleh guru-guru ini untuk ulang alik di kawasan-kawasan pedalaman Sabah Sarawak ataupun di Kelantan, di Perak. Tujuannya adalah untuk keselamatan
untuk keselesaan dan juga tujuan untuk memberi menjimatkan masa perjalanan guru-guru ke sekolah jauh ke pedalaman. Saya rasa tidak rugi sekiranya kementerian menyediakan peruntukan khas kenderaan, terutamanya pacuan 4 roda bagi kawasan-kawasan sekolah yang jauh ke pedalaman, kerana banyak bakat yang berpotensi, banyak pelajar yang berwibawa, banyak pelajar yang bergeliga berada jauh di pedalaman, tetapi kadang-kadang mendapat khidmat guru yang sudah letih menduduki kawasan pedalaman ulang-alik dengan kenderaan dan sebagainya. Jadi saya mohon kalau dapat kementerian mempertimbangkan supaya ada allowance tambahan dan juga pacuan 4 roda kepada guru-guru berkhidmat ditempatkan di PPD dan sebagainya. Yang kedua, saya menarik perhatian tentang nasib bilik guru. Saya kira di jabatan-jabatan tertentu semuanya sudah berhawa dingin. Tetapi masih ada sekolah-sekolah yang jauh di pedalaman ataupun di bandar yang tidak mempunyai keselesaan dari segi workstation guru itu sendiri. Kemudahan-kemudahan yang tidak mencukupi seperti meja, bilik yang sesak, kemudahan internet dan juga penghawa dingin. Semua itu menyebabkan guru seolah-olah dipinggirkan berbanding dengan orang lain yang jauh lebih rendah martabatnya. Dengan 41 contohnya, guru bertaraf pegawai di jabatan lain yang mempunyai bilik sendiri dan berhawa dingin, guru hanya bilik secara berkelompok di dalam bilik yang kadang-kadang terlepas daripada kemudahan-kemudahan asas. Ini pernah saya alami dan saya lalui sendiri selama 30 tahun bergelar guru. Jadi nasib ini. Jadi apabila kita nak mengajar pergi ke sekolah dalam keadaan yang panas tadi, di dalam kelas pastinya panas, di dalam bilik pun panas, tentulah kualiti itu sedikit sebanyak boleh berkurangan. Jadi Kementerian Pendidikan harus menjadikan bilik guru sebagai bilik yang lebih kondusif dengan kemudahan-kemudahan yang lebih baik. Satu isu lagi yang betul ialah tentang bilik darjah daif. Kesian, bilik darjah daif ada lagi yang bilik darjah daif yang tidak mempunyai kemudahan yang asas, dan ini ditambah dengan kesesakan yang berlaku di dalam bilik darjah. Dan tentunya ia tidak akan menghasilkan pulangan yang baik terhadap kemenjadian pelajar pada masa depan. Jadi saya berharap supaya kemudahan-kemudahan lebih selesa diberi kepada pelajar, terutamanya bagi mencapai dan melahirkan pelajar generasi madani yang mendapat perkhidmatan baik dan juga menghasilkan keputusan yang cemerlang. Terima kasih, Tuan Di-Pertua. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Silakan Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang bin Sarian. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Pertanyaan pertama dan yang asas sifatnya ialah, adakah peruntukan tambahan seperti yang dibahaskan sekarang ini merupakan suatu amalan atau budaya atau tradisi yang patut diteruskan? Apakah rasional di balik persiapan yang kemudian pembentangan belanjawan tahunan itu, sejauh manakah keperluan peruntukan tambahan ini menjadi semacam suatu budaya? Andai kata ada keperluan tertentu, saya kira rasional itu perlulah jelaskan untuk menunjukkan kecekapan dalam pengurusan kewangan negara. Saya merujuk Datuk Yang Pertua pada dua perkara saja. Pertama, sektor pendidikan. Saya di samping menyokong isu-isu yang ditimbulkan oleh sahabat saya yang berhormat Senator Datuk Mustafa itu tadi, iaitu keperluan untuk peningkatan kebajikan para pendidik di sekolah. Saya sendiri pun 20 tahun terlibat dalam program melahirkan guru, bakal guru. Pernah saya berkunjung ke sebuah sekolah untuk melakukan penyediaan latihan mengajar. Guru sekolah sesi pagi berebut kerusi dengan guru sekolah sesi petang. Yang direbut itu bukan kerusi hebat pun, kerusi plastik ya. Jadi itu satu bayangan betapa keadaan kedaifan dan kebajikan para pendidik sekolah kita masih menjadi masalah, terlepas lagi soal kedaifan-kedaifan yang lain yang telah diuraikan oleh Senator itu tadi. Saya nak merujuk pada soal keperluan Kementerian Pendidikan memberikan perhatian dan untuk khusus pada soal kursus atau latihan dalam perkhidmatan, in-service training dan izin. Kita dapati banyak memang kos yang diberikan oleh kerajaan untuk kursus para perkhidmatan. Tetapi dalam pengalaman saya, banyak guru yang juga mengeluh untuk
mendapat peluang mengikuti kesusuran perkhidmatan ini agak terbatas. Sedangkan kualiti pendidikan para pendidik itu sendiri perlu senantiasa ditingkatkan dari waktu ke waktu, baik dalam soal ilmu mata pelajaran itu, soal pengurusan dan soal kurikulum. Jadi pada hemat saya dalam soal penambahan penutup ini sepatutnya Kementerian Pendidikan membuat suatu perancangan supaya aspek kursus dalam latihan itu diberi perhatian khusus yang penting. Selain itu juga saya hendak menimbulkan soal keperluan Kementerian Pendidikan merancang atau menetapkan suatu bentuk insentif untuk menggerakkan dan memesatkan industri penerbitan negara, kerana soal penerbitan ini juga termasuk di bawah Kementerian Pendidikan. Kita tahu bahawa soal kos pengeluaran bahan bacaan sangat tinggi. Kos kertasnya, kos berkaitan dengan pracetak atau prepress dan percetakan itu sendiri. Jadi alangkah baik kalau dalam soal ini Kementerian Pendidikan merancang pemberian satu bentuk insentif kepada syarikat yang mendalilkan proses pracetak, baik atau hurufnya, soal reka bentuk dan sebagainya, dan juga pada pencetak dan soal pembiayaan kertas yang memang kian meningkat dari waktu ke waktu. Demikian juga pemberian voucher buku, pembelian buku kepada ibu bapa untuk menggalakkan peningkatan budaya membaca dalam kalangan kanak-kanak khususnya. Ini memerlukan, saya kira, suatu peruntukan yang penting untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Satu lagi, Datuk Yang Pertua, yang tidak saya sentuh ialah soal Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Walaupun jumlahnya kecil bagi saya, agak kecil, 32 juta. Dan rasional dalam soal peruntukan tambahan itu pun lebih pada soal yang, mohon maaf saya katakan, kurang memberikan impak dalam konteks pembinaan sahsiah, pembinaan keseluruhan warga muda kita. Sedangkan menurut statistik tidak kurang 24% warga negara kita yang berusia 18 tahun ke bawah. Kalau dicampur dengan hingga 30 tahun mungkin mencecah 30% lebih, 50%. Jadi artinya pembinaan sahsiah, pembinaan watak atau karakter golongan muda ini sangat perlu perhatian. Tetapi kita dapati tambahan ini lebih hanya pada soal pembayaran iuran hak penganjuran acara sukan permotoran antarabangsa Malaysia. Saya tidak mengatakan ini tidak penting, tapi kita harus melihat secara holistik apakah sudut-sudut penting yang jauh lebih baik dalam pembinaan watak, pembinaan sahsiah warga negara kita, khususnya golongan muda. Jadi, Datuk Yang Pertua, demikianlah sekadar ucapan saya untuk saya dengan menyokong usul ini. Mudah-mudahan pada waktu akan datang dapat direncanakan pengurusan kewangan negara dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Dipersilakan Senator Tuan Abun Sui Anyi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua memberi saya peluang untuk membahaskan rang undang-undang DR 4/2024 iaitu perbekalan tambahan bagi tahun 2023. Yang di-Pertua, saya mengalu-alukan tindakan untuk mendapatkan tambahan perbekalan ini seperti yang tercatat di dalam senarai jadual. Saya ingin menekankan beberapa isu, terutamanya Kementerian Pendidikan, dan saya juga tidak nampak Kementerian Dalam Negeri di sini, mungkin ada di tempat yang lain nanti. Saya ingin tekankan kepada Kementerian Pendidikan ini kerana kebanyakan sekolah-sekolah DAIF ini masih banyak di Sarawak, dan saya harap supaya kekangan keuangan ini bukanlah sesuatu yang yang menjadi punca sekolah-sekolah DAIF tidak segera dilaksanakan di Sarawak ataupun di Sabah. Ya. Jadi saya berharap supaya apabila kita memerlukan keuangan, jadi rupa-rupanya kita ada kaedah seperti ini untuk kita memohon ataupun menambah lagi perbelanjaan
di dalam Parlimen, Dewan Rakyat dan Dewan Negara ini. Justru itu saya selalu membahaskan di dalam perbahasan titah diraja saya yang lepas, saya berharap supaya kerajaan juga boleh buat begini untuk memajukan Sabah dan Sarawak supaya segera maju bersama dengan rakan kita di Semenanjung. Jadi inilah yang saya tekankan, lebih kurang perkara begini kita boleh minta secara khusus juga untuk memajukan Sabah dan Sarawak supaya tidak terkebelakang. Jadi walau bagaimanapun saya percaya, saya harap dengan peruntukan-peruntukan yang diadakan ini tidaklah terlalu tertumpu di tempat yang sudah maju, ya, yang sudah ke depan berbanding dengan Sarawak, di mana sekolah-sekolah daif masih ada, dan juga jalan-jalan perhubungan masih belum mencukupi. Kita hanya menggunakan jalan balak saja untuk ke pekan ataupun untuk ke bandar, ya. Jadi saya juga lihat kementerian ini tidak ada di dalamnya, Kementerian Pembangunan Wilayah dan Desa tidak ada di dalam sini, ya. Jadi walau bagaimanapun mungkin di tempat yang lain, dan saya harap dengan peruntukan kepada kementerian yang Kementerian Pendidikan ini akan digunakan dengan sebaik mungkin seperti yang saya cadangkan tadi, dan juga yang banyak juga di sini peruntukan kepada wang terkanun. Jadi saya ingin bertanya, apakah detail secara detail penggunaan perkara yang sebegini? Begitu juga dengan khidmat perbendaharaan yang terbesar, iaitu 14 berapa ini bilion ke besar ni, ya. Jadi saya harap dengan kumpulan wang terkanun ini dan juga perkhidmatan perbendaharaan ini digunakan secara khusus untuk penggunaan mereka yang benar-benar perlu, terutamanya apabila kekurangan perbelanjaan bagi kementerian-kementerian ataupun keperluan-keperluan yang mendesak. Jangan lagi kerana kekurangan peruntukan ataupun kekurangan keuangan menjadi satu asas kepada lambatnya sesuatu pembangunan untuk rakyat. Jadi dengan ini saya menyokong rang undang-undang ini, perbelanjaan tambahan bagi tahun 2023 ini. Terima kasih. Terima kasih Wabi Abun. Dipersilakan Senator Tuan Haji Abdul Nasir Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, pertamanya ucapan terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua memberikan peluang untuk saya sama-sama membahaskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2023-2024 pada petang ini. Datuk Yang di-Pertua, ada 4 perkara yang saya ingin bangkitkan dalam perbahasan saya pada petang ini. Yang pertamanya berhubung dengan subsidi kos sara hidup. Yang ketiganya cukai, dan keempatnya pendidikan. Datuk Yang di-Pertua, tahun 2023 kerajaan membelanjakan lebih 80 bilion untuk subsidi, insentif dan berbagai bantuan. Namun kerajaan berbelanja melebihi anggaran asal belanjawan, iaitu sebanyak 64 bilion. Alasan yang diberikan adalah bagi menampung keperluan tambahan bagi subsidi produk petroleum, iaitu RON 95 dan diesel. Hal ini disebabkan oleh faktor peningkatan penggunaan RON 95 dan diesel. Ketidaktentuan harga minyak mentah dunia menjadi faktor penyebab kerajaan mengadakan peruntukan tambahan untuk subsidi ini. Namun, langkah kerajaan adalah bagi menjayakan langkah membuat subsidi bersasar dilihat agak sama-sama ketika ini. Dengan program padu yang dikemukakan oleh kerajaan juga menimbulkan berbagai persoalan
dari segi aspek pelaksanaan keselamatan cyber, pengisian data dan kenaikan harga barang bagi syarikat-syarikat yang menggunakan pengangkutan. Dan ini perlu diperjelaskan dengan lebih terperinci oleh kementerian. Kedua, bagi isu penyeludupan, sebenarnya isu penyeludupan minyak petrol dapat diatasi dengan penekanan terhadap integriti atau agensi kerajaan, terutamanya di kawasan-kawasan sepadan. Bagi menghadapi masalah penyeludupan ini, kerajaan perlu memikirkan cara bagi memperkukuhkan sempadan negara kita yang dilihat tidak ketat pada ketika ini, yang menyebabkan banyak minyak kita diseludup keluar. Bukan sahaja petrol, termasuk juga barangan-barangan bersubsidi lain, minyak masak dan sebagainya, yang memberikan kesan kepada perbelanjaan negara. Optiris yang dilaksanakan oleh KPDN juga perlu diperkuatkan lagi bagi mengelakkan ketirisan secara besar-besaran yang merugikan kerajaan. Datuk Yang di-Pertua, sumbangan tunai rahmah kos sara hidup yang dinaikkan daripada 2 bilion kepada 25, iaitu 25% daripada 8 bilion pada tahun 2023 dengan jumlah keseluruhan 10 bilion. STR memberikan manfaat kepada sekitar 9 juta penerima bersamaan 90% penduduk negara kita, dewasa negara kita. STR dilaksanakan oleh kerajaan pada kali ini dilihat tidak komprehensif. Ada kalangan rakyat yang tidak menikmati STR, terutamanya bagi penduduk luar bandar yang kurang kepada akses informasi masa kini. Saya ingin bertanya kepada kementerian, berapakah jumlah baki STR yang tidak diterima oleh rakyat Malaysia? Kedua, nilai STR pada masa kini dilihat tidak relevan dengan kenaikan harga barang yang tidak menentu dan pengampungan demi kemampuan dilakukan. Adakah kerajaan berhasrat menaikkan nilai STR sesuai dengan kadar kenaikan harga barang masa kini? Yang terakhir, Datuk Yang Pertua, berbagai cukai telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan, namun cukai-cukai ini tidak memberi manfaat, terutamanya kepada golongan P40 dan M40 di negara kita. Yang ada hanyalah membebankan rakyat dan demi kenaikan harga barang. SST yang dilaksanakan dilihat tidak memberikan keuntungan kepada kerajaan, malah membebankan rakyat berbanding GST yang dilakukan oleh yang memberikan keuntungan kepada kerajaan, dan seterusnya disalurkan kembali kepada rakyat dengan pakai bentuk bantuan seperti BRIN dan sebagainya. Walaupun kerajaan telah menegaskan bahawa kerajaan tidak akan menggantikan ST dengan GST, apa yang saya lihat, GST lebih banyak manfaat kepada rakyat berbanding SST. Seterusnya, kerajaan perlu mempertimbangkan cukai-cukai baru. Beralih daripada cukai, kerajaan perlu meningkatkan pendapatan negara selain daripada cukai seperti memperkasakan ekspor dan juga pelaburan dan lain-lain lagi. Sekian, saya mohon menyokong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Senator Tuan Haji. Dipersilakan Senator Puan Rita Sarimah, anak Patrick Insol. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya cuma nak memukakan beberapa soalan bagi perkara B42, iaitu peruntukan tambahan sejumlah kira-kira 688 juta kepada Kementerian Kesihatan bagi menampung 3 perkara, di mana salah satu antaranya adalah untuk membeli bekalan perubatan fasiliti kesihatan. Setelah membangkitkan gangguan bekalan ubat-ubatan termasuk ubatan bagi penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis, hipertensi dan amat memudaratkan untuk intubasi yang melibatkan keselamatan nyawa semasa saya berbahas menjunjung kasih ke atas titah diraja pada tempoh hari. Jadi saya bangkitkan semula concern saya di sini. Saya bersyukur pada kerajaan Malaysia kerana memberi rawatan perkhidmatan kesihatan yang percuma kepada rakyat. Namun saya risau dengan gangguan bekalan ubat-ubatan seperti yang berlaku sekarang. Saya dah maklumkan bahawa
kerajaan hospital klinik kerajaan menghadapi gangguan bagi ubat-ubatan seperti mana yang dinyatakan tadi, ya. Dan kita melihat sekarang ini hanyalah bulan April. Kalau bulan April telah terputus gangguan, apa maksud, apa implikasi kepada pesakit dan juga kepada dan kepada perancangan kementerian bagi perkara ini. Jadi soalan-soalan saya, adakah permintaan bagi ubat-ubatan di luar jangkaan kementerian sehingga terjadi gangguan? Adakah pesakit-pesakit khususnya yang mengidap penyakit kronik telah bertambah? Dan soalan seterusnya, apakah tindakan kementerian untuk memastikan gangguan bekalan ubat-ubatan tidak berlaku lagi? Dan adakah kementerian menghadapi masalah untuk mendapatkan bekalan dari Pharmaniaga Logistik dan juga pembekal ubat-ubatan yang lain? Sejauh mana masalah kewangan Pharmaniaga telah menyumbang kepada masalah kekurangan bekalan ini, ya. Jadi saya mohon pencerahan bagi perkara-perkara ini, ya. Saya harap bagi tahun-tahun yang akan datang, sebagaimana saya tekan, ini baru bulan April kita dah menghadapi masalah gangguan bekalan. Harap pada tahun-tahun yang akan datang anggaran boleh dibuat dengan lebih tepat, ya, kecuali bagi perkara-perkara yang di luar jangkaan, ya. Dengan itu Datuk M Tua saya menyokonglah RUU ini supaya diluluskan. Terima kasih. Terima kasih Senator Rita. Dipersilakan Senator Tuan Pillay Peter Tinggum. Okey, terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi saya peluang untuk sama-sama berbahas berkenaan dengan Akta Pembekalan Tambahan 2023-2024. Datuk Yang di-Pertua, pembelajaran tambahan ini adalah penting bagi menampung perbelanjaan yang tidak diperuntukkan, kerana perbelanjaan yang tidak diperuntukkan ini adalah disebabkan polisi-polisi yang baru yang telah diluluskan oleh kerajaan melalui mesyuarat Jemaah Menteri untuk kebaikan dan kepentingan serta kemakmuran kepada rakyat. Saya bersetuju peruntukan ini yang sejumlah besarnya bagi mengurus ini untuk diluluskan. Tetapi di sebalik itu saya ada satu persoalan untuk Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan peruntukan yang tidak diperuntukkan pada tahun semasa, which dengan izin reoccurring expenditure. Reoccurring expenditure tidak sepatutnya melibatkan jumlah yang besar. Reoccurring expenditure adalah pembelanjaan tahunan yang dibajet tiap-tiap tahun. Saya merujuk kepada Kertas Perintah 3A tahun 2024 di bawah B60 Kementerian Pertahanan. Di sini mengikut Kertas Perintah 3A ini, izinkan saya membaca, dia yang bermaksud tambahan sebanyak 410,530 dan 750,000 adalah dikehendaki bagi menampung perbelanjaan bil pukar utiliti, elektrik, air dan pembetungan. Kalau mengikut kita punya polisi membuat budgeting, reoccurring expenditure tak sepatutnya sampai ke jumlah 410 juta. So it means that the budgeting system dengan izin is not proper in term of planning. If it for a new project, a new policy where we are required to to seek for supplementary budget is not an issue. Tetapi dengan memohon peruntukan sejumlah yang besar under reoccurring expenditure, I think is not good lah for the ministry to have such a big amount.
Selain daripada itu, saya juga sama-sama dengan rakan-rakan lain yang telah berbahas berkenaan dengan peruntukan tambahan untuk Kementerian Pendidikan. Saya mohon untuk perancangan untuk bajet atau peruntukan yang akan datang, kita sama-sama mohon untuk ditambahkan peruntukan untuk pendidikan, kerana peruntukan untuk pendidikan ini adalah penting untuk modal ihsan, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar, seperti yang telah dibahaskan oleh Yang Berhormat Senator Dato' Haji Mustafa, Yang Berhormat Senator Abun Sui dan rakan-rakan yang lain tadi, di mana di Sarawak dan Sabah begitu juga di Semenanjung kita memerlukan peruntukan yang lebih kerana masih ada sekolah-sekolah daif, masih ada infrastruktur yang tak cukup untuk kita membangun modal ihsan di negara kita ini. Dengan itu, Datuk Yang Tua, saya sama mohon untuk menyokong rang undang-undang yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Pilih. Dipersilakan Senator Tan Sri Datuk Lau Kian Chuan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberi saya peluang untuk membahas rang undang-undang atas Perpekaran Tambahan 2023 di Dewan Yang Mulia ini. Datuk Yang Dipertua, saya ingin membentuk perkara-perkara berikut. Yang pertama, adakah peruntukan tambahan perbelanjaan perkara akan mencecahkan sasaran pengkurangan fiskal defisit kepada 5% daripada KDNK bagi tahun 2023. Kekerapan meminta tambahan perbelanjaan perkara melebihi daripada peruntukan bajet yang diluluskan seolah-olahnya telah mencerminkan kerajaan berperanjaan berkhidmat. Apakah langkah yang boleh diambil supaya kerajaan persekutuan tidak perlu membentangkan bajet tambahan setiap tahun? Selain itu, saya berharap pihak kerajaan komited untuk meneruskan pelan konsolidasi fizikal, meningkatkan disiplin fizikal dan memastikan kemampanan hutan dengan menambah baik langkah kerja fizikal, terutamanya melalui pembaharuan institusi semakan semula perbelanjaan awam dan pembaharuan dasar cukai. Dengan itu, kerajaan persekutuan mestilah mengawal perbelanjaan dan sebarang pelaksanaan program tidak dibuat dengan sewenang-wenangnya tanpa keperluan yang mendesak. Yang kedua, adakah pihak kerajaan membuat perancangan awal seberapa teliti yang mungkin dalam bajet supaya tidak perlu dibentangkan perbelanjaan tambahan? Kerurusan atas kewangan awam dan tanggungjawab fizikal FRA 2023 serta angka kerja fizikal jangka sederhana merupakan langkah progresif untuk meneruskan langkah konsolidasi fiskal secara berperingkat bagi memastikan kemampanan kewangan jangka masa. Dengan itu, saya berharap pihak kerajaan akan mematuhi 4 sasaran utama yang ditetapkan dalam atas tersebut untuk menjadikan kerajaan lebih berdisiplin dalam fiskal dan ekonomi negara diuruskan dengan lebih baik. Yang ketiga, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan baru-baru ini telah memperkerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Dasar Fiskal FPC untuk membincang
dan mengkaji semula senario terkini ekonomi Malaysia serta unjuran jangka masa pendek dan senahara kedudukan fiskal negara. Apakah unjuran terkini pertumbuhan ekonomi dan kedudukan fiskal kewangan Malaysia? Tambahan pula, mesyuarat juga membuat penetapan bahawa pihak kerajaan akan menentukan gejala-gejala ketagihan hutang supaya dapat menangani masalah tersebut terus memulihkan keyakinan pelabur asing. Saya mohon pihak kerajaan untuk menyatakan apakah langkah-langkah terperinci untuk mengawal hutang dan tanggungan liabiliti kerajaan. Yang terakhir, saya menyuruh kerajaan untuk mempertimbangkan pengenalan semula cukai barang dan perkhidmatan GST dalam memperluaskan asas cukai dalam bajet tahun 2025 yang akan datang. GST terputih lebih cekap, terus dan adil berbanding cukai jualan dan perkhidmatan iaitu SST. Untuk yang kedua, saya menyokong IUU ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Dijemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya merakamkan ucapan penghargaan kepada ahli-ahli yang berhormat senator yang mengambil bahagian dalam perbahasan rang Undang-Undang Pembekalan Tambahan 2023. Seramai 10 orang ahli yang berhormat telah berbahas, iaitu Senator Datuk Kesar Vedas, Senator Dr. Wan Martina, Senator Datuk Dr. Dominic, Senator Datuk Haji Mustafa, Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang, Senator Tuan Abun, Senator Tuan Haji Abdul Nasir, Senator Puan Rita Sarimah, Senator Tuan Pele Peter dan Senator Tan Sri Datuk Lau Kian Chuan. Sekarang izinkan saya merumuskan beberapa perkara yang dibangkitkan dan saya berterima kasih juga di atas beberapa cadangan yang diberikan yang akan diambil oleh kerajaan untuk pemikiran di masa depan. Datuk Yang Di-Pertua, berhubung dengan peruntukan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, peruntukan tambahan SPR sebanyak RM300 juta ringgit yang diluluskan oleh MOF kepada SPR pagi tahun 2023 adalah untuk tujuan pelaksanaan pilihan raya negeri yang melibatkan 6 buah negeri iaitu Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan yang diadakan pada 12 Ogos 2023. Selain itu, peruntukan ini juga digunakan bagi menampung perbelanjaan bagi pilihan raya kecil yang telah berlaku pada tahun 2023 iaitu PRK Parlimen Kuala Terengganu, PRK Parlimen Pulai, Dewan Negeri Simpang Jeram Johor, PRK Dewan Negeri Pelangai Pahang, PRK Jepak Sarawak dan PRK Parlimen Kemaman Terengganu. Dari masa ke semasa sekiranya berlaku pilihan raya luar jangka termasuklah sebarang pilihan raya kecil, Kementerian Kewangan akan menyediakan peruntukan secukupnya berdasarkan keperluan SPR agar kita dapat meneruskan sistem demokrasi yang ada dalam negara. Datuk Yang Di-Pertua, berhubung kemudahan fasiliti kesihatan awam, seperti mana yang kita ketahui, Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan antara kementerian yang menerima peruntukan tertinggi setiap tahun, iaitu sebahagian besar peruntukan dikhususkan oleh perolehan bekalan perubatan termasuk ubat dan peranti perubatan. Pada masa ini terdapat 3 kaedah utama perolehan pembekalan perubatan oleh KKM yang terdiri daripada perolehan melalui kontrak pusat, konsesi perkhidmatan logistik bekalan perubatan dan pembelian terus. Konsesi perkhidmatan logistik bekalan perubatan yang telah membolehkan KKM mewujudkan satu pusat sehenti
untuk mengurus bekalan bagi lebih 1,200 produk perubatan yang tersenarai di bawah Approved Product Purchase List dengan izin yang merangkumi urusan perolehan atau pembelian produk daripada lebih 90 pembekalan, penstoran dan seterusnya pengedaran kepada semua fasiliti kesihatan. Fasiliti kesihatan pada masa ini berurusan Pharma Niaga Logistik Sdn Bhd PLSB dan PLSB perlu memastikan segala pesanan KKM bagi produk-produk di bawah konsesi dipenuhi. Berkaitan dengan soalan defisit fiskal, saya menyokong kenyataan pentingnya kerajaan mengurus kewangan negara secara bertanggungjawab dan berhemat. Maka sebab itu, kerajaan komited melaksanakan reformasi fiskal dan memerlukan dukungan semua pihak. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal FRA yang mula berkuasa pada 1 Januari 2024 akan memastikan tata kelola baik, bertanggungjawab serta ketelusan dalam pengurusan kewangan awam. Seperti mana sasaran FRA, kerajaan menyasarkan untuk menurunkan paras hutang tidak melebihi 60% KDNK dan fiskal defisit 3% dalam masa jangka sederhana. Selain itu, kerajaan juga berusaha untuk meluaskan asal hasil secara mampan, termasuk memperkenalkan cukai baru secara progresif tanpa membebankan majoriti rakyat. Usaha juga dipergiatkan untuk memastikan perbelanjaan yang berhemat, berkesan dan mencukupi untuk menampung keperluan pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Berhubung dengan pengurusan peruntukan subsidi, kerajaan mengulangi komitmennya untuk menjayakan langkah menyasar semula subsidi. Perbelanjaan subsidi kita boleh dikatakan antara yang tertinggi berbanding mana-mana negara di dunia dan tidak lagi dapat dibiayai secara mampan. Semua rakyat termasuk golongan berkemampuan dan warga asing mendapat faedah daripada subsidi pukal. Subsidi barangan asas seperti petrol, diesel, LPG dan minyak masak yang murah di pasaran tempatan juga menyebabkan ketirisan yang merugikan wang rakyat. Dalam menyentuh soal kenaikan kos sara hidup, hikmah pelaksanaan konsolidasi fiskal termasuklah mengurangkan defisit fiskal, menyasar semula subsidi dan meluaskan asas hasil sebahagiannya dapat digunakan untuk menambahbaikkan pemberian tunai kepada rakyat. Bagi tahun 2024, sumbangan tunai rahmah telah ditambahbaikkan. Peruntukan STR ditingkatkan sebanyak 2 bilion ringgit atau 25%, iaitu daripada 8 bilion ringgit tahun 2023 kepada 10 bilion ringgit tahun ini. Pemberian SDR telah memanfaatkan sekitar 9 juta penerima, iaitu bersamaan 60% penduduk dewasa Malaysia. Kadar SDR telah meningkat sekurang-kurangnya RM300 bagi setiap isi rumah merangkumi lebih 4 juta penerima. SDR fasa 2 akan disalurkan seawal 3 April 2024, hari Rabu ini, dengan kadar sehingga RM650 melibatkan peruntukan RM1.5 bilion. Bagi tahun 2024 juga, sumbangan asas rahmah telah diperluaskan dan ditingkatkan. Peruntukan SARA ditingkatkan lebih 5 kali ganda daripada 130 juta kepada 700 juta ringgit tahun ini. Penerima SARA juga diperluaskan merangkumi golongan miskin dan miskin tegar berbanding 2023 yang terhad kepada miskin tegar. Penerima SARA meningkat daripada 210,000 kepada 700,000 orang. Kadar SARA untuk kategori isi rumah telah meningkat daripada RM600 kepada RM1,200. Di bawah Kerajaan Madani, bantuan murid sekolah juga ditambahbaikkan. Bermula tahun 2023, kerajaan telah memperluaskan penerima bantuan awal persekolahan BAP
kepada semua murid daripada darjah 1 sehinggalah tingkatan 5. Bayaran BAP dengan kadar RM150 kepada semua murid telah pun diagihkan sejak Januari 2024, melibatkan peruntukan hampir RM800 juta untuk membantu persediaan persekolahan lebih 5 juta anak-anak berbandingkan hanya 3 juta sebelum tahun 2023. Di bawah Kerajaan Madani, insentif pengeluaran getah telah pun dinaikkan bukan sekali, tapi 2 kali, iaitu dari RM2.50 sekilogram pada tahun 2022 kepada RM2.70 sekilogram tahun 2023 dan kini RM3 sekilogram. Kerajaan Madani juga mengambil langkah meningkatkan pendapatan pesawah. Kadar skim subsidi harga padi telah pun ditingkatkan daripada RM360 pada tahun 2022 kepada RM500 per metrik tan pada tahun 2023. Segala penambahbaikan bantuan tunai kepada rakyat adalah bukti Kerajaan Madani akan sentiasa memastikan golongan kurang berkemampuan terus dilindungi. Penjimatan yang dicapai daripada pembelajaran yang berkhidmat dapat diagihkan semula kepada golongan yang memerlukan. Pada masa yang sama, kerajaan di bawah KPDN terus mempergiatkan pelaksanaan jualan rahmah dan meningkatkan penguatkuasaan bagi memastikan tiada kenaikan harga melampau oleh peniaga. Ada yang berhormat Senator membangkitkan soal ringgit, khususnya faktor kejatuhan, kesan langkah yang boleh diambil untuk menanganinya. Seperti mana dijelaskan semasa sesi pertanyaan Menteri-Menteri pada 29 Februari lalu, pergerakan ringgit dipengaruhi oleh pelbagai faktor dan kejatuhan nilai ringgit baru-baru ini sebahagian besar susulan pengukuhan dalam dolar Amerika dan ketidaktentuan pertumbuhan ekonomi China dan dunia. Faktor ini turut memberi kesan kepada mata wang serantauan lain. Sejak Mac 2022, Bank Pusat Amerika Syarikat telah menaikkan kaedah faedah dengan mendadak dan agresif. Kadar dasar utama Amerika Syarikat yang mulanya berada dalam julat 0 kepada 0.25% pada Mac 2025 telah dinaikkan sebanyak 525 mata asas kepada julat 5.25 sehingga 5.5% dalam tempoh 16 bulan. Selain itu, negara seperti Filipina, Indonesia, Korea dan India turut memilih untuk meningkatkan kadar dasar utama mereka sebanyak 200 ke 450 mata asas ke paras lebih tinggi daripada Malaysia. Berbanding negara kita, peningkatan OPR hanyalah sebanyak 125 mata asas daripada 1.75 ke 3%. Bank Negara juga pada 7 Mac lalu masih mengekal kadar OPR kepada 3% untuk kali kelima berturut-turut. Peningkatan OPR yang lebih rendah berbanding negara lain antara sebab utama ringgit menurun berbanding negara tersebut. Perbezaan ketara dalam kadar faedah dengan Amerika Syarikat iaitu sebanyak 250 mata asas mendorong pelabur asing untuk mengalih modal mereka keluar daripada pasaran domestik kepada pasaran yang membeli pulangan yang lebih tinggi. Namun harus diingat yang matlamat utama Jawatankuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia dalam menentukan kadar OPR adalah untuk menstabilkan harga dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan bukanlah untuk mengawal kadar pertukaran ringgit. Sekiranya OPR naik untuk mengukuhkan ringgit, ekonomi negara akan terkesan dan pelbagai pihak khususnya peminjam perlu membayar faedah yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, kerajaan tetap memberi perhatian dan komited memastikan prestasi nilai ringgit berada pada tahap yang lebih elok dan mengukuh. Pelbagai langkah telah pun diambil dengan segera. Di antaranya, Bank Negara sentiasa memastikan pasaran pertukaran asing dalam negeri kekal teratur
serta mengekalkan kestabilan kewangan. Bank Negara juga memantau pasaran kewangan dan mengambil langkah perlu termasuk campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk membendung pergerakan mata wang yang berlebihan. Bank Negara juga memantau pertukaran hasil ekspor kepada ringgit oleh syarikat pengekspor selain terus menggalakkan penggunaan mata wang tempatan bagi menyelesaikan ekspor supaya kebergantungan kepada dolar mereka dapat dikurangkan. Kementerian Kewangan dan Bank Negara telah pun mengambil tindakan bersepadu dan terselaras bagi membawa masuk aliran wang ke dalam pasaran pertukaran mata wang asing. Antaranya termasuk menggalakkan GLIC dan GLC membawa balik pulangan pendapatan pelaburan asing dan menukar pendapatan tersebut kepada ringgit dengan lebih konsisten. Kerajaan juga mengawal pelaburan luar negara oleh syarikat swasta bagi mengurangkan tekanan kepada ringgit. Ini termaksud menggalakkan mereka mengutamakan pelaburan domestik serta mengukuhkan pelaburan luar negara baru, menangguhkan pelaburan luar negara baru. Pelaburan luar negara perlu diurus secara berhemat seperti melindungi nilai dengan izin, hedging, pendedahan mata wang asing dan membawa balik hasil pelaburan negara. Hasil daripada langkah-langkah tersebut, kita telah menampak impak lebih positif kepada ringgit. Jawatan Kuasa Pasaran Kewangan Bank Negara pada 1 Mac telah menyatakan terdapat kesan-kesan yang serta-merta kepada aliran pasaran dan peningkatan minat pasaran terhadap ringgit. Kalau dilihat prestasi mata wang ringgit berbanding 9 negara serantau lain telah pun bertambah baik, iaitu pada kedudukan kedua sejak langkah-langkah koordinasi antara kerajaan, BNM dan GLIC dilaksanakan. Selain pada langkah-langkah bersama BNM, kerajaan juga menumpu usaha untuk memperbaharui ekonomi yang secara tidak langsung akan mengukuhkan prestasi ekonomi dan mata wang ringgit. Kerajaan telah memperkenalkan kerangka ekonomi madani dengan tonggak utamanya untuk menstruktur semula ekonomi supaya muncul sebagai peneraju Asia. Ekonomi madani menumpukan usaha memastikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang berdaya saing. Akhirnya, semua pihak juga hendaklah memainkan peranan masing-masing. Rakyat Malaysia diharap mengamalkan sikap Malaysia First sebagai pengguna harian. Belilah barangan dan perkhidmatan Malaysia serta melaburlah dalam unit amanah dan pelaburan lindungan domestik. Kempen melancong dalam negara dan beli barangan tempatan harus ditingkatkan. Ia dapat membantu mengukuhkan nilai ringgit dan menambah baik prestasi ekonomi. Bagi menggalakkan kemasukan pelancong luar negara, kerajaan mengambil langkah antaranya mengecualikan visa 30 hari untuk warga negara China dan India mulai Disember 2023. Pengelaksanaan pasaran menganggarkan ringgit akan berada di bawah nilai saksama sebanyak 8 dan hingga 10%. Dengan unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2024 dijangka lebih kukuh pada Julat 4% hingga 5%, pengelaksanaan menganggarkan bahawa nilai ringgit akan memulih berbanding Amerika Syarikat menjelang separuh kedua tahun 2024 dalam lingkungan 4.5 ringgit per dolar Amerika. Berhubungan penambahbaikan cukai perkhidmatan, seperti saya sebutkan sebelum ini, kerajaan perlu meluaskan ruang fiskal bagi menampung perbelanjaan dan untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat selaras dengan hasrat kerangka ekonomi madani. Asas cukai kita adalah antara yang terendah di rantau ini. Pada tahun 2021, hanya 11.2% daripada KDNK. Berbanding dengan Singapura pada 12.6% yang kalau kita lihat Singapura biasanya dilihat sebagai sebuah ekonomi dengan cukai yang rendah. Kita lebih rendah pada Singapura. Meskipun reformasi percukaian itu perlu, kerajaan telah meneliti
dengan berhati-hati bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan pada masa yang sama ruang fiskal kekal mampan. Pendekatan yang diambil oleh Kerajaan Madani dalam menimbang soal pencukaian negara adalah bersifat progresif, termasuk penambahbaikan yang dibuat dalam cukai perkhidmatan. Kenaikan cukai perkhidmatan daripada 6 ke 8% yang diberkuasa pada 1 Mac 2024 lebih menumpukan kepada aktiviti perkhidmatan kemahuan dengan izin discretionary dan aktiviti antara perniagaan yang tidak melibatkan rakyat secara langsung. Kenaikan kadar perkhidmatan, cukai perkhidmatan ini dilaksanakan dengan pendekatan mengurangkan kesan langsung kepada kos sara hidup rakyat. Sebagai contoh, perkhidmatan yang banyak digunakan oleh rakyat seperti makanan dan minuman, telekomunikasi, parking, kekal dikenakan cukai perkhidmatan pada kadar 6% dan tidak turut dinaikkan kepada 8%. Sistem pencukaian yang ditambah baik dijangka meraih tambahan hasil sebanyak 3 bilion ringgit. Hasil tambahan ini dapat dimanfaatkan untuk menambah baik bantuan tunai kepada rakyat selain menambah baik pulih prasarana awam kritikal seperti kesihatan, sekolah dan jalan raya. Kita banyak mendengar ujuran untuk memperkenalkan semula GST. Seperti mana yang pernah dijelaskan oleh Yang Berhormat Tambun dalam Dewan Rakyat, dalam melaksanakan pemberantasan fiskal, kerajaan mengambil pendekatan progresif dalam konteks subsidi bersasar dan pencukaian. Kerajaan belum bercadang untuk melaksanakan GST kerana ia bersifat cukai penggunaan yang berasas luas. Dengan itu, bukanlah masa untuk diperkenalkan semula memandang ada antara rakyat terutamanya yang berpendapatan rendah yang masih menghadapi cabaran kos sara hidup. Walaupun kadar inflasi tahun 2023 secara purata adalah 2.5%, tapi bagi makanan, minuman hampir 5%. Kategori ini lebih dirasai oleh rakyat jelata dan antara faktor dikekalkan cukai pendapatan 6% untuk makanan dan minuman. Kerajaan akan terus mengutamakan untuk menambah baik sistem cukai sedia ada dan perkenalkan cukai yang tidak memberi kesan kepada golongan rentan sebelum menilai keperluan untuk memperkenalkan cukai penggunaan baru seperti cukai barang atau perkhidmatan. Sebarang perbaharuan dasar kepada sistem pencukaian berasaskan kepenggunaan seperti pelaksanaan semula GST perlu diteliti untuk memastikan ia bersifat progresif, mudah ditadbir, tidak memberi impak negatif kepada kos sara hidup dan pertumbuhan ekonomi serta pada masa yang sama dapat menjana hasil yang mampan kepada kerajaan. Berhubungan fasiliti daif di sekolah-sekolah khususnya di pendalaman, kerajaan tidak pernah meminggir keperluan sekolah. Malah setiap tahun kerajaan komited menyediakan peruntukan untuk sekolah daif. Pada tahun 2024, sejumlah 1.9 bilion ringgit disediakan untuk menaik taraf dan menyelenggara sekolah-sekolah di seluruh negara. Ini merangkumi 930 juta ringgit bagi kerja-kerja naik taraf bangunan dan prasarana daif di 450 buah sekolah merangkumi 185 projek di Sarawak dan 155 di Sabah. Sebanyak 1 bilion ringgit pula adalah untuk penyelenggaraan semula di semua sekolah, yakni sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah Tamil dan Cina, termasuk sekolah pendidikan khas dengan memberi tumpuan kepada keperluan pelajar autism. Malah pada tahun 2023, sejumlah 2.3 bilion ringgit disediakan untuk memastikan infrastruktur serta kemudahan pembelajaran terbaik di semua sekolah buat anak-anak meliputi peruntukan 920 juta ringgit untuk naik taraf bangunan serta infrastruktur di 380 buah sekolah yang daif
khususnya di Sabah dan Sarawak melalui kaedah perolehan khas untuk kesegeraan. Selain itu, peruntukan RM900 juta untuk kerja-kerja menyelenggara kemudahan semua jenis sekolah merangkumi sekolah kebangsaan, agama, jenis kebangsaan Cina dan Tamil bagi kerja membaiki tandas, pendawaian dan saliran sekolah serta menggantikan perabot dan peralatan asrama dan kelas yang telah uzur. Di samping itu, bagi memastikan pembinaan sekolah daif dapat dijalankan dengan cepat dan lancar, Kementerian Kewangan juga telah memberi pengecualian kaedah perolehan, antaranya kaedah perolehan dan had nilai bagi lantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 bagi perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja bagi sekolah daif di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih kerana perbahasan tadi juga memberi beberapa cadangan yang kajian akan menilai di masa depan dan kita harap bersama kita berusaha untuk membaiki lagi ekonomi Malaysia. Mengakhiri penggulahan ini, saya sekali lagi mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas pandangan dan input yang diberikan oleh ahli-ahli yang berhormat dalam tempoh perbahasan ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Senator Menteri Kewangan II kita. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perbelanjaan tambahan bagi perkhidmatan tahun 2023 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud yang tertentu bagi tahun itu. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 2. Fasal-fasal 1 hingga 2 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Tak ada? Okey. Tuan Pengerusi, maaf. Ya, Menteri Kewangan, silakan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya cadangkan kita pulangkan balik kepada majlis kerana tidak ada perbahasan dalam jawatan kuasa. Terima kasih, Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Menteri Kewangan. Datuk dan Yang Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama satu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk pembelanjaan tambahan bagi perkhidmatan tahun 2023 dan bagi peruntukan jumlah wang itu untuk maksud yang tertentu bagi tahun itu telah pun disetujukan tanpa perindaan. Saya mohon mencadangkan bahawa menurut Peraturan Mesyuarat 53/2, rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga dan diluluskan sekarang. Ada yang menyokong? Saya mohon menyokong. Terima kasih.
Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang tidak bersetuju kata bersetuju. Maaf, ahli-ahli yang bersetuju kata setuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Tak ada, Dominic pun tak ada ya. Okay. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perbelanjaan tambahan bagi perkhidmatan tahun 2023 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud yang tertentu bagi tahun itu. DR 5/2024, Rang Undang-Undang Perbekalan, Pengkutukan Semula Peruntukan Perbelanjaan 2024, bacaan kali yang kedua. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri Dua. Datuk Yang Pertua, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang bernama satu akta bagi mengutukkan semula sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan sebagaimana yang diperuntukkan melalui Akta Pembekalan 2024, Akta A1697 untuk perbelanjaan bagi perkhidmatan untuk sebahagian daripada tahun 2024 dan bagi peruntukan jumlah wang itu untuk maksud-maksud yang tertentu bagi bahagian tahun ini. Dibaca kali yang kedua sekarang. Ada yang menyokong? Datuk Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Oh, dibentang dulu. Silakan. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Datuk Yang Pertua, penyusunan semula kementerian ini adalah selaras dengan penyusunan semula Jemaah Menteri baru pada 12 Disember 2023 yang bertujuan untuk memperkemaskan lagi organisasi dan fungsi kementerian-kementerian terutama dalam usaha memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan negara selaras dengan konsep Malaysia Madani. Penyusunan semula ini terdapat dua maksud bekalan baru diwujudkan iaitu Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air yang diberikan kod maksud bekalan baru dalam rang undang-undang ini iaitu B33 dan Kementerian Digital dengan maksud bekalan B50. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang distrukturkan dan dinamakan semula sebagai Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam mengekal maksud bekalan B23. Kementerian Komunikasi dan Digital yang telah distrukturkan dan dinamakan semula sebagai Kementerian Komunikasi dan mengekal maksud bekalan B47. Selain daripada itu, penyusunan semula fungsi kementerian ini turut melibatkan beberapa pemindahan fungsi dan program daripada kementerian asal kepada kementerian penerima tugas antaranya seperti pemindahan fungsi dan program akademi kenegaraan daripada Kementerian Belia dan Sukan kepada Jabatan Perdana Menteri. Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra daripada Jabatan Perdana Menteri ke Kementerian Perpaduan Negara dan fungsi franchise dipindahkan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ke Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Datuk Yang Dipertua, penyusunan semula ini melibatkan pemindahan program dan agensi di antara kementerian dan bagi program-program yang disusun semula di bawah maksud bekalan yang baru, baki peruntukan program terlibat di kementerian asal perlu dipindahkan kepada maksud bekalan yang baru. Oleh itu, perkara ini perlu dibentangkan kepada Dewan Yang Mulia ini untuk diluluskan penyesuaian peruntukan tahun 2024 tersebut tanpa menjejaskan jumlah peruntukan yang telah diluluskan untuk tahun 2024 di bawah Akta Pembekalan 2024, Akta A1697 yang berjumlah 214.6
bilion ringgit. Tindakan ini hanyalah merupakan pengubahsuaian kedudukan program dan dalam maksud pembekalan tertentu sahaja. Selaras dengan perkara 100 Perlembagaan Persekutuan, maka peruntukan semula peruntukan perbelanjaan ini bagi masuk-masuk yang terlibat dibentangkan melalui akta pembekalan ini. Bagi program yang dipindahkan dari kementerian asal ke kementerian baru, Kementerian Kewangan telah pun mengeluarkan waran sekatan terhadap peruntukan yang belum dibelanjakan di kementerian asal bagi program dan aktiviti yang terlibat. Sekatan ini dilakukan di bawah perenggan 13-3-B Akta Tata Cara Kewangan 1957, Akta 61. Jumlah peruntukan pembelanjaan mengurus 2024 yang disekat adalah sebanyak RM648,537,400. Jumlah yang sama juga telah dicadangkan untuk diperuntukkan semula kepada kementerian-kementerian yang menerima program-program tersebut. Perincian peruntukan perbelanjaan pengurus tahun 2024 yang disekat adalah seperti berikut. Jabatan Perdana Menteri RM172,563,800. Kementerian Ekonomi RM7,510,000. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam RM340,87,300. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup RM783,700. Kementerian Belia dan Sukan RM64,912,200 dan Kementerian Komunikasi RM62,680,400. Datuk Yang di-Pertua, perincian yang kepada cadangan anggaran peruntukan semula peruntukan perbelanjaan mengurus tahun 2024 sebanyak RM648,537,400 yang dipohon untuk diluluskan di bawah Fasal 2 Rang Undang-Undang ini adalah seperti berikut. Peruntukan sebanyak RM64,912,200 bagi maksud B6 Jabatan Perdana Menteri untuk menampung perbelanjaan bagi program Akademi Kenegaraan yang telah dipindahkan daripada Kementerian Belia dan Sukan. Peruntukan sebanyak RM20,673,000 di bawah maksud B7 Jabatan Perkhidmatan Awam untuk perbelanjaan program pemodenan pentadbiran dan perancangan pengurusan Malaysia mampu yang dipindahkan daripada Jabatan Perdana Menteri. Peruntukan sebanyak RM1,433,200 untuk maksud B14 Kementerian Perpaduan Negara untuk menampung perbelanjaan bagi unit transformasi masyarakat India Mitra yang telah dipindahkan daripada Jabatan Perdana Menteri. Peruntukan sebanyak RM783,700 untuk maksud B26 Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk menampung perbelanjaan bagi fungsi franchise yang dipindahkan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Peruntukan sebanyak RM340,87,300 di bawah maksud B33 Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air untuk menampung perbelanjaan bagi program dan aktiviti yang telah dipindahkan daripada Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Antaranya program seperti program pengurusan tenaga, program pengairan dan saliran serta program perkhidmatan pembentungan. Peruntukan sebanyak RM37,382,400 untuk maksud B47 Kementerian Komunikasi untuk menampung perbelanjaan bagi program Malaysia Government Call Center dan Jabatan Komunikasi Community yang dipindahkan daripada Jabatan Perdana Menteri.
dan peruntukan sebanyak RM188,265,600 di bawah maksud B50 Kementerian Digital yang dikenaki untuk menampung pembelanjaan bagi program dan aktiviti yang dipindahkan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital, antaranya program digital negara dan program perlindungan data peribadi. Penjelasan lanjut mengenai penyesuaian peruntukan bagi rang Undang-Undang Pembekalan 2024 adalah seperti dalam penyata anggaran yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 6 tahun 2024 dan dalam memorandum pembenaran yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 6A tahun 2024. Datuk Yang Betul, saya mohon mencadangkan. Terima kasih Wabi Menteri. Dengan huraian tersebut, ada yang menyokong? Saya mohon menyokong. Terima kasih ya. Maaf tadi ada tersilap sikit. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah suatu akta bagi menguntukkan semula sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan sebagaimana yang diperuntukkan melalui Akta Pembekalan 2024 Akta A1697 untuk pembelanjaan bagi perkhidmatan untuk sebahagian daripada tahun 2024 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud-maksud yang tertentu bagi bahagian tahun itu. Dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahaskan. Ahli-ahli yang berhormat, di hadapan saya ada seramai 4 orang yang hendak berbahas, maka saya membuat ketetapan bahawa masa yang diberikan adalah 5 minit seorang. Dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Kasapadas. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya bermula dengan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air peruntukan 2024. Berdasarkan jadual rang undang-undang RM340,87,300. Pertamanya saya ingin menyentuh tentang semula kementerian tersebut. Saya minta Yang Berhormat Menteri menyatakan apakah perancangan khusus bagi tahun 2024 yang dipertanggungjawabkan kepada kementerian baharu ini dalam melestarikan sumber tenaga elektrik di kawasan luar bandar. Menerusi perhatian Kementerian Kewangan bersama Kementerian Kewangan, saya berharap agar pemberian rebate atau subsidi bil elektrik dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya secara interim sejajar dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri dan musim panas yang kita alami sekarang. Saya mempertimbangkan dengan serius pelaksanaan potongan bil elektrik secara bersasar bagi pengguna persendirian, khususnya isu isi rumah yang berpendapatan rendah tidak kira sama ada yang tinggal di bandar maupun di luar bandar. Selain pelaksanaan rebate bil elektrik, saya juga ingin menyuarakan keprihatinan saya berkenaan bekalan air menjelang musim perayaan Aidilfitri. Saya meletakkan harapan yang tinggi agar kerajaan menerusi program rancangan bekalan air negeri dapat memastikan aspek pengurusan bekalan air bersih dapat ditumpukan dengan seragam di kesemua negeri, khususnya di Negeri Sembilan. Kerajaan seharusnya sudah mula membangunkan sistem rangkaian bekalan air bersih yang berkesan khususnya di kawasan-kawasan yang diduduki oleh kebanyakan rakyat daripada segmen miskin tegar, luar bandar dan miskin bandar selama ini kerap mengalami masalah terputus bekalan air bersih. Di samping itu, Kementerian Baharu yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri II ini juga perlu menumpukan pembangunan tebatan banjir di setiap zon merah di negeri-negeri yang selama ini berdepan dengan musibah banjir yang telah mengorbankan banyak harta dan nyawa. Kerajaan perlu memastikan bahawa projek-projek tebatan banjir dapat disiapkan mengikut
spesifikasi serta perancangan yang dimuktamadkan sebelum Belanjawan 2025. Kerajaan juga tidak seharusnya berkompromi terhadap mana-mana kontraktor pelaksana yang gagal memberikan komitmen untuk menyempurnakan satu-satu projek tebatan banjir mengikut kos serta penjadualan yang dipersetujui. Datuk Yang di-Pertua, yang kedua ialah Kementerian Digital. Peruntukannya ialah RM182,265,600. Secara peribadi, saya berpandangan bahawa pewujudan Kementerian Digital pasca rombokan Kabinet merupakan satu petunjuk kepada bahawa Kerajaan Malaysia Madani mempunyai perancangan khusus yang menyelesaikan kegiatan penipuan dalam talian yang selama ini menjerat rakyat dengan pelbagai bentuk korupsi digital. Jenayah penipuan dalam talian antaranya berpunca daripada pembocoran maklumat peribadi yang didalangi oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam mengendalikan pengurusan maklumat peribadi. Sejajar dengan pewujudan rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024, saya ingin menegaskan bahawa pengurusan atau pengendalian maklumat peribadi oleh sebuah syarikat atau organisasi bukan kerajaan seharusnya diaudit secara berkala. Pengauditan tersebut adalah penting untuk memastikan sistem penyimpanan maklumat peribadi benar-benar dikendalikan dengan selamat menerusi pengadaptasian sistem perlindungan keselamatan maklumat peribadi yang berkredibiliti tinggi. Berkenaan peruntukan tersebut, saya ingin menyatakan 3 persoalan. Pertama, apakah tindakan yang sedang dipergiatkan oleh Kementerian Digital untuk menyekat serangan pengodaman cyber yang melibatkan pencerobohan maklumat sensitif rakyat? Kedua, apakah bentuk pembantarasan bersepadu atau joint mitigation yang sedang dilaksanakan bersama Bank Negara Malaysia untuk memantau masalah kehilangan duit dalam akaun bank peribadi seperti yang dialami oleh pelakon terkenal Dainas Mokhtar. 2 minit. Okey, saya cuba. Ketiga, bagaimanakah peruntukan Kementerian Digital bagi tahunan 2024 dengan dapat dimanfaatkan dengan optimum untuk menjayakan agenda memberantas sindiket perjudian dalam talian yang boleh mendedahkan seseorang individu kepada jenayah pengubahan wang haram. Datuk Yang di-Pertua, terakhir sekali ialah Kementerian Perpaduan Negara. Memandangkan unit transformasi masyarakat India Mitra kini diletakkan bawah Kementerian Perpaduan Negara, saya ingin menegaskan bahawa agar unit ini dapat diberikan ruang yang secukupnya untuk peranan sebagai sebuah unit yang boleh menambah baik kedudukan ekonomi masyarakat India lebih lagi di kawasan dua bandar. Mitra seharusnya berfungsi secara proaktif untuk merencanakan pelbagai aktiviti pemulihan sosioekonomi yang bukan sahaja boleh mendapatkan jurang pendapatan masyarakat India di satu-satu daerah atau kawasan berpenduduk, masalah dapat menyatupadukan rakyat berbilang kaum menerusi merfuakatan yang dibentuk dalam satu-satu program atau inisiatif yang dianjurkan. Justru saya mengharapkan agar Kementerian Kewangan menerusi perhatian yang amat berhormat Perdana Menteri dapat mempertimbangkan semula agar mitra serta peruntukan kewangan diletakkan kembali di bawah Jabatan Perdana Menteri seperti sebelum ini. Agak ironi untuk kita melihat sesebuah unit seperti ini yang bertanggungjawab secara khusus kepada masyarakat India kini diletakkan di bawah sebuah kementerian yang sepatutnya menumpukan usaha serta agenda untuk memulihkan perpaduan rakyat seperti yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Datuk Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Datuk. Dipersilakan Senator Datin Ros Suryati Alang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Datuk Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kerana memberi kesempatan kepada saya untuk membahas rang undang-undang perbekalan penguntukan semula peruntukan belanjawan 2024 yang telah dibentangkan sebentar tadi. Rang undang-undang ini merupakan suatu penstrukturan semula dengan menubuhkan 4 kementerian baru dan beberapa perubahan portfolio.
Semoga pembaharuan dan pembukaan lembaran baru ini dapat memantapkan lagi pentadbiran dan memberi sumbangan yang positif kepada negara. Kita telah menyaksikan perubahan demi perubahan kepimpinan tertinggi negara yang masing-masing membawa manifesto dan hala tuju demi pengurusan kementerian yang mantap. Datuk Yang di-Pertua, oleh kerana masa tidak banyak, maka saya ingin teruskan kepada perkara yang saya ingin bahaskan. Pertama, mengenai kementerian baru iaitu Kementerian Digital, di mana akan menerima sebanyak RM182.62 juta bagi tahun 2024. Sekiranya kita lihat isu semasa sekarang ini, sejumlah besar atau boleh dikatakan majoriti masyarakat kita gemar menggunakan media sosial dan internet sebagai sumber untuk mendapatkan informasi, maklumat dan berita. Dengan ini, selain dari maklumat palsu atau fake news yang dengan izin yang berlega di internet, terdapat juga secara tidak sengaja akan membuka peluang kepada ancaman cyber seperti hacking dan phishing yang semakin berluasa di platform media sosial dan aplikasi pesanan ringkas seperti WhatsApp, Telegram dan Messenger. Soalan saya, apakah pembaharuan dan peruntukan ini akan digunakan untuk memperolehi teknologi terkini dalam memberi perlindungan kepada pengguna? Bagaimana pula dengan latihan dan pembelajaran bagi warga kementerian bagi meningkatkan kemahiran pertahanan digital bagi membendung masalah ini dari jadi lebih parah dan lantas merugikan negara? Seterusnya, mengenai Akademi Kenegaraan yang kini diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Saya difahamkan bahawa institut ini dahulunya dikenali sebagai Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan iaitu ILEAD, yang kini telah disusun dan dijenama semula bawah JPM, yang mana sebelum ini di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Sekiranya kita lihat selepas PRU baru-baru ini, semangat patriotisme dan cinta kepada negara semakin menipis di dalam rakyat kita, di kalangan rakyat kita. Sudahlah pemimpin-pemimpin politik tidak dapat dijadikan sebagai contoh yang baik dan sandaran kepada rakyat. Ini kan pula jurang perkauman semakin menebal. Maka saya ingin tahu mengenai program-program dan kempen kesedaran di bawah Akademi Kenegaraan serta sasaran masa hadapan dan hala tuju akademi ini. Dan adakah agenda di bawah akademi ini tidak bercanggah dengan matlamat di bawah Kementerian Perpaduan? Apakah penekanan utama yang akan digariskan di bawah akademi ini demi untuk memperkasakan ilmu kenegaraan dan patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia? Datuk Yang di-Pertua, seterusnya mengenai Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi iaitu KUSKOP dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Saya ingin tahu mengenai perkembangan perniagaan franchise, hal ehwal penyeliaan dan sebagainya di Malaysia. Apakah usaha kerajaan untuk meningkatkan keterlibatan Bumiputera dalam bidang franchise? Dan apakah bantuan-bantuan keuangan yang disalurkan kepada usahawan Bumiputera serta tidak lupa bantuan jaringan perniagaan yang diberi? Saya difahamkan juga kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak 10 juta di bawah program pengukuhan franchise bagi meningkatkan ekspor perniagaan. Adakah peruntukan ini memadai untuk membantu dalam perkembangan perniagaan franchise dan adakah ada sebarang rancangan untuk meningkatkan peruntukan ini di masa hadapan? Apabila kita menyebut mengenai bantuan perniagaan, kita tidak boleh lari dari mempersoalkan bantuan perniagaan kepada golongan belia dan juga usahawan wanita. Saya ingin tahu apakah program-program terkini yang dirancang bagi menyediakan program keusahawanan yang holistik dan berdaya saing, dan sejauh manakah program-program ini menyasar golongan belia dan wanita Bumiputera yang ingin menceburi bidang keusahawanan terutama dalam perniagaan franchise, pra-franchise dan pelesenan. Seterusnya, sejauh manakah tawaran peluang untuk menyertai program bakat pelibatan keusahawanan muda atau program bakat pelibatan keusahawanan wanita berjaya menarik penyertaan dari orang ramai? Dan adakah juga disediakan padanan perniagaan, bantuan pembiayaan, latihan bersekutu dan pemantauan ke atas usahawan dilaksanakan selepas memulakan perniagaan? Pohon penjelasan kementerian. Datuk Yang di-Pertua, saya dengan ini menyokong sepenuhnya rang undang-undang perbekalan penguntukan semula peruntukan belanjawan 2024. Terima kasih.
Terima kasih Datin Ros. Dipersilakan Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang bin Sarian. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyempatkan masa, saya memberikan tumpuan perhatian pada 3 perkara saja. Pertama, yang juga telah disentuh tadi tentang soal akademi kenegaraan. Pertanyaan saya, adakah akademi kenegaraan ini meneruskan modul-modul yang telah pun dilaksanakan oleh agensi yang pernah wujud dahulu, misalnya Biro Tata Negara? Kalau tidak, apakah modul-modul baru untuk memastikan bahawa akademi ini benar-benar berfungsi dan berkesan dalam soal membina watak, membina sasiah dan semangat patriotisme seperti yang telah ditimbulkan tadi? Saya juga bertanya, adakah tidak lebih wajar akademi kenegaraan ini ditempatkan di Kementerian Perpaduan yang memang tugasnya nak membina ciri-ciri dan juga watak warga negara yang baik? Yang kedua, pertanyaan saya tertumpu pada soal Kementerian Pengusahaan dan Koperasi yang mendapat pertambahan 783 juta lebih. Pertanyaan saya adalah, apakah program yang dirancang oleh kerajaan khususnya melalui kementerian ini untuk memastikan bahawa resolusi dalam Kongres Ekonomi Putera 2024 itu dapat dirancang dan dilaksanakan, kerana pertambahan ini harus diberi disalurkan untuk memenuhi resolusi-resolusi yang penting itu, terutama dalam pembentukan golongan usahawan yang sangat penting dalam menjamin ekonomi yang mampan dalam kalangan masyarakat, terutama masyarakat di luar bandar. Yang akhir yang berkaitan dengan soal 2 kementerian baru yang dipecahkan pada sebuah kementerian asalnya. Pertanyaan saya tentang soal Kementerian Digital yang saya yakin berkaitan dengan juga soal industri kreatif negara. Sejauh manakah kementerian ini telah membuat perancangan yang rapi, kemas dan tuntas tentang program-program untuk menjanakan industri kreatif negara dalam 2 manfaat besar. Pertama, untuk penjanaan ekonomi khususnya dalam kalangan generasi muda, dan yang kedua dalam konteks untuk mengangkat warisan negara kita. Pernah saya sebut dalam sidang di Dewan Mulia ini beberapa kali dahulu, kalau ada program seperti channel apa itu yang sangat baik di peringkat antarabangsa dalam bahasa Inggeris. Jadi kita patut mengumpulkan satu program yang mengangkat warisan atau ciri-ciri kebudayaan, sains, teknologi, ya, supaya kementerian ini berfungsi mengangkat kekuatan ilmu watan dan warisan negara kita untuk pelbagai keturunan yang ada. Jadi Datuk Pengsi, demikian saya kira waktu yang singkat saya gunakan untuk menyampaikan perbahasan, dan saya dengan mohon menyokong usul. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Dipersilakan Senator Tuan Abun Sui. Hanya. Terima kasih sekali lagi Datuk Yang di-Pertua memberi peluang kepada saya untuk membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan Penguntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan 2024. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menekankan beberapa isu, terutamanya Kementerian Peralihan dan Tenaga dan Transformasi Air yang banyak berkaitan dengan tebatan banjir kalau tak silap. Jadi justru itu dalam keadaan sekarang cuaca yang tidak menentu, terutamanya yang selalu juga saya bangkitkan di dalam Dewan ini, di dalam perbahasan titah diraja, di mana beberapa ataupun banyak rumah panjang di sepanjang sungai, baik di Sungai Baram, baik di Sungai Rejang, Ulu Baloi sekarang selalu banjir, dan banjir bukan saja rumah panjang mereka tenggelam, tetapi juga padi huma yang sepatutnya tinggi pun ada yang rosak
akibat daripada banjir. Jadi justru itulah saya berharap supaya peruntukan-peruntukan ataupun kelulusan-kelulusan yang diberi oleh Kementerian Keuangan kepada kementerian-kementerian seperti Petra ini supaya disegerakan untuk membantu rakyat yang di dalam kesusahan, ya, dalam darurat ataupun kesusahan akibat daripada keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ini. Jadi justru itu saya pernah meminta supaya keadaan seperti di Long Busang yang selalu banjir hampir setiap bulan dan sehingga ke Bumbung pun sekarang ini, dan justru mereka perlukan tapak untuk membina tapak rumah panjang yang baru. Justru saya percaya ini berkaitan juga dengan perbelanjaan. So Kementerian Keuangan saya harap supaya segerakan permohonan-permohonan yang berbentuk darurat begini untuk Long Busang dan juga di Long Kajang di daerah Belaga. Ini antara yang sangat mendesak buat masa ini. Dan begitu juga saya juga tertarik dengan keadaan negara kita di mana baru-baru ini kita melihat ataupun membaca tentang 3R ini, di mana sudah ada perkara-perkara yang sepatutnya tidak ingin kita lihat seperti membaling molotov itu, ya, yang bahaya dua kali berlaku di supermarket Kekmat tu. Jadi ini perkara bagi saya sesuatu yang tidak perlulah kita memperbesar-besarkan perbezaan-perbezaan yang ada di dalam negara ini. Jadi itulah saya selalu menekankan supaya politik kita di negara ini perlu berbentuk kira menjual barang, ya. Kita promosikan barang kita promosikan polisi kita yang baik. Bukan menekan satu pihak kerana kita di dalam negara ini berbeza-beza. Beza agama, beza bangsa, beza latar belakang. Kalau kita terlalu menumpukan kepada perbezaan ini sehingga kitalah yang paling berkuasa daripada yang lain, perkara ini tidak akan selesai. Justru itu saya berharap Kementerian Perpaduan kalau boleh perbanyakkan aktiviti-aktiviti, program-program yang menyatukan kita, yang menyebabkan kita supaya sentiasa bekerja sama di dalam negara ini. Bukannya menaikkan satu yang membeza-bezakan kita. Oh, kami lebih daripada kamu. Ini sesuatu yang tidak patut kita tekankan di dalam negara ini. Justru itu saya harap Kementerian Perpaduan akan diberi peruntukan yang mencukupi untuk mengadakan aktiviti-aktiviti yang lebih membentuk kepada menyatukan rakyat di negara ini supaya perkara ini tidak berulang pada masa akan datang. Jadi pertanyaan saya yang dipertua, apakah detail perkara yang ada di dalam senarai B6, B7, B14, B26 dan semuanya, malah B33 yang diberi peruntukan yang besar supaya kita tahu, supaya kita dapat menilai, supaya kita melihat bagaimana perbelanjaan ini digunakan dengan sebaiknya. Justru itu saya harap dengan perbelanjaan tambahan begini adalah memberikan satu keselesaan ataupun kemakmuran kepada kita supaya kita jangan terlalu memainkan politik yang memecahkan antara kita. Terima kasih. Saya menyokong rang undang-undang perbekalan penguntukan semula perbelanjaan 2024. Terima kasih. Terima kasih YB Abun. Dijemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Saya merakamkan perhargaan dan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat, senator yang mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang pembekalan peruntukan semula peruntukan perbelanjaan 2024. Seramai 4 ahli yang berhormat yang telah berbahas iaitu Senator Datuk Kesal Vadas, Senator Datin Ros, Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang dan Senator Tuan Abun. Sekarang izinkan saya untuk merumus dan menjawab beberapa perkara yang telah dibangkitkan. Datuk Yang Dipertua, berhubungan dengan fungsi Petra dalam soal bekalan tenaga elektrik dan bekalan air. Kerajaan akan terus memfokus ke arah tata kelola bekalan air dan elektrik yang mampan dan inklusif, mengoptimalkan tenaga boleh baru dan
cekapan tenaga bagi menjamin perkhidmatan bekalan elektrik yang berdaya harap, mampu bayar dan lestari, memastikan kelestarian dan kejaminan air, transformasi sektor air dan khidmat pengurusan yang cekap serta pengukuhan perundangan dan kolaborasi strategik. Kementerian ini berperanan penting dalam menyumbang kepada pencapaian dua sasaran utama kerangka strategik Malaysia Madani, iaitu mencapai kedudukan 30 ekonomi terbesar di dunia dan tangga 12 daya saing global. Daya saing pun boleh ikut. Dan keberkesanan pelaksanaan program-program dan inisiatif kementerian akan memberi impak langsung kepada pencapaian sasaran KSSM. Pengagihan bekalan air bersih yang konsisten kepada pengguna adalah amat penting bagi menjamin bekalan air minuman yang mencukupi bagi menampung keperluan harian rakyat. Pada tahun 2024, kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak lebih RM300 juta bagi projek bekalan air bandar dan luar bandar sebanyak lebih 49 juta. Sehubungan itu, kementerian melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara akan memastikan operator air di setiap negeri melaksanakan langkah-langkah jangka pendek dan panjang seperti berikut. Memantau kecukupan sumber bekalan air mentah sama ada dari segi paras sungai, paras ampangan dan sebagai cara berkala bagi memastikan air mentah adalah mencukupi untuk mengoperasi semula LRA dan mengagih bekalan air kepada pengguna. Bekerjasama dengan agensi di peringkat persekutuan dan negeri bagi menjamin keselamatan sumber bekalan air mentah dari segi pencegahan pencemaran sumber air dan menjalankan program kesedaran menerusi media dan aplikasi yang boleh diakses oleh para pengguna berhubungan penggunaan air yang lebih berhemah, penggunaan produk cekap air, pemantauan kebocoran air di dalam sistem agihan dan sebagainya. Petra komited untuk memastikan isu bekalan air bersih di negeri-negeri dapat diselesaikan bagi memastikan terjaminan dan kelestarian bekalan air kepada rakyat. Sehingga kini, akses kepada perkhidmatan bekalan air adalah 97.1% dan kementerian akan mempergiatkan lagi usaha untuk mencapai liputan sekurang-kurangnya 98% menjelang akhir tahun 2025. Petra juga akan memberi tumpuan kepada negeri-negeri yang mempunyai masalah bekalan air seperti Kelantan, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Pada masa yang sama, Petra juga merangka strategi dan langkah-langkah jangka pendek dan panjang yang perlu diambil bagi meningkatkan terjaminan bekalan air bersih di seluruh Malaysia dengan memfokuskan kepada mengurangkan kadar air tidak terhasil NRW, Non-Revenue Water, meningkatkan reserve margin, pelaksanaan pelasan tarif air dan pembentungan, penambahbaikan infrastruktur bekalan air, penerokaan sumber air alternatif dan peningkatan kesedaran kepada masyarakat. Antara inisiatif yang dijalankan oleh Petra di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi menjamin bekalan air bersih adalah program pengurangan NRW kebangsaan dan pembiayaan kepada pelaksanaan projek sumber air seperti pembinaan kolam takungan air pinggiran sungai TAPS. Bagi tahun 2024, kerajaan telah menyediakan 250 juta untuk program rancangan Tambatan Banjir. Dalam mencapai cabaran impak perubahan iklim dan cuaca ekstrim, Petra akan terus komited dalam mengurangkan risiko banjir serta melindungi rakyat daripada kejadian banjir di seluruh negara. Petra melalui JPS sedang melaksanakan 43 projek tempatan banjir berkeutamaan tinggi dengan kos sebanyak
11.8 bilion bagi tempoh 2023 sehingga 2030. Datuk Yang Dipertua, berhubungan dengan jenayah cyber, Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC telah mengendali lebih 75,000 panggilan dan berjaya membeku sehingga 60 juta ringgit transaksi. Kerajaan menyediakan peruntukan kepada NSRC sebanyak 20 juta ringgit bagi meningkatkan lagi kefungsian NSRC mementeras jenayah skam. Bank Negara Malaysia dengan kerjasama sektor kewangan sedang membangunkan portal fraud kebangsaan NFP yang dijangka siap menjelang pertengahan tahun ini. Dengan kebolehan otomasi menjejakkan dana, diharap portal ini akan percepatkan tempoh pengesanan, pembekuan dan pemulangan dana. Dalam pada itu, agensi berkaitan sedang meneliti keperluan untuk meminda undang-undang termasuk kanun tata cara jenayah yang membolehkan tindakan lebih berkesan diambil kepada sindiket dan pemegang akaun kaldai, seterusnya mempercepatkan proses pemulangan wang kepada mangsa skam. Kementerian Digital melalui agensinya, Cyber Security Malaysia sentiasa merangka strategi dan mengambil langkah-langkah berterusan bagi menangani serangan digital yang semakin berluasa. CSM sentiasa bekerjasama dengan NAKSA, Agensi Penguasaan Undang-Undang dan badan regulatory seperti PDRM, Bank Negara Malaysia, SKMM, Suruhanjaya Security, JPDP dan sebagainya. Sehingga kini CSM tidak terlibat untuk kes yang melibatkan insiden phishing. Cyber Security Malaysia telah mengambil langkah untuk memperkenalkan perlindungan terhadap keselamatan ekosistem ruang cyber melalui program permekasaan keselamatan cyber yang lebih dikenali sebagai Cyberkasa. Cyberkasa telah dilancarkan pada 23 Mac 2021 bertujuan untuk membangun, memperkasa, melasteri dan memperkukuhkan prasarana dan ekosistem keselamatan cyber Malaysia agar sentiasa mampan, terpelihara dan berdaya tahan. Cyberkasa adalah pendekatan secara holistik yang merangkumi 3 komponen utama keselamatan cyber, iaitu insan, proses dan teknologi. Program ini mengandungi lebih 40 produk dan perkhidmatan keselamatan digital yang dibangunkan oleh Cyber Security Malaysia untuk menangani ancaman dan serangan cyber. Selain itu, Cyber Security Malaysia turut melaksanakan inisiatif keselamatan digital, antaranya program galakan permekasaan keselamatan cyber PGPKS kepada perusahaan kecil dan sederhana dalam satu program yang holistik di mana perkhidmatan dan solusi keselamatan cyber dilaksanakan secara berstruktur dan berterusan kepada PKS melalui pelaksanaan program health check dan intervensi MyCSRP. Sehingga 2023, 156 PKS telah melalui program dan sasaran keseluruhan adalah 300 PKS. Skim persijilan Global ACE di bawah Plan Tindakan Ekonomi Digital Malaysia yang menyasarkan pembangunan 20,000 tenaga kerja keselamatan cyber menjelang 2025. Cyber Security Malaysia Coalition Program, satu inisiatif bersama awam swasta dengan menyediakan produk dan perkhidmatan keselamatan cyber. Sejak 2019, hampir 100 syarikat daripada sektor ICT telah mendaftar sebagai ahli CCP. Skim penilaian dan skim persijilan keselamatan digital dan privacy di bawah rancangan Malaysia ke-12 yang tertumpu kepada pelaksanaan menyeluruh dalam mengurus maklumat privasi dan keselamatan digital. Program-program berbentuk kesedaran keselamatan cyber dan pembentukan sahsiah menggunakan Safer Internet Day pada setiap bulan Februari, inisiatif etika cyber kebangsaan dan jelajah anti-scam kebangsaan. Datuk Yang Dipertua, berhubung fungsi mitra yang dipindahkan,
Perpindahan ini adalah atas penstrukturan dan penyusunan semula agensi tersebut yang dianggap sebagai satu langkah strategik untuk memperkukuhkan lagi peranan kementerian dan mitra yang dapat membawa impak positif pada jangka masa panjang terhadap pembangunan dan kemajuan masyarakat India Malaysia. Belanjawan 2023 dan 2024 terus menumpukan kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat India. 100 juta disediakan di bawah mitra untuk melaksanakan program pembangunan sosioekonomi masyarakat India. Ini antaranya merangkumi program latihan kemahiran dan menyediakan bantuan kewangan bagi menampung yuran pengajian IPT kepada keluarga B40 India serta program